Bila Bersatu menggunakan imej bersih dan stabil, best, kita kata sekarang, sebab apa dia kata dia bersih? Kita tak nak kluster mahkamah, tuan-tuan. Tak nak kluster mahkamah ni. Kita tolak kluster mahkamah. Hari ini 2 orang telah didakwa daripada pimpinan tertinggi Bersatu. Seorang ahli parlimen Tasik Gelugur yang merangkap ahli pimpinan tertinggi Bersatu, Wan Saiful Wan Jan, dan seorang lagi adalah Adam Adlan, sepupu kepada menantu Mahyadin Yassin yang juga merangkap timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut. Telah didakwa hari ini. Saya kebetulan di mahkamah tadi atas urusan kes saya. Ternampaklah mereka, ternampaklah Azmin, ternampaklah Muhyiddin Yassin, ternampaklah geng-geng mereka. Tak apalah, itu hal mereka lah, tak ada masalah. Dan dalam masa yang sama juga, kita nak cerita 2 ahli perniagaan akan didakwa esok. 2 ahli perniagaan dijangka didakwa mahkamah esok berkaitan program Jana Wibawa yang kontroversi menurut notis media yang dikeluarkan hari ini oleh SPRM. Notis itu menyatakan kedua-dua individu itu akan didakwa masing-masing di Mahkamah Session di Shah Alam dan Johor Bahru. SPRM telah mendapat izin mendakwa terhadap 2 individu berkaitan Jana Wibawa, tiada mula lain didedahkan dalam notis media oleh SPRM. Ini selepas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan dan Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Adam Radlan Muhammad didakwa atas tuduhan rasuah. Awal hari ini Wan Saiful didakwa atas 2 tuduhan rasuah. Pertama, kerana meminta rasuah dalam jumlah yang tidak ditentukan, dan kedua kerana menerima rasuah 6.96 juta antara 8 hari bulan Julai sehingga 30 hari bulan September 2022. Ini masa diorang masih berkuasa. Sementara itu Adam Radlan juga seorang ahli perniagaan didakwa meminta rasuah 3.5 dan 7% daripada nilai projek tersebut. Kedua-dua kes ini dikaitkan dengan program Jana Wibawa dengan Presiden Bersatu turut disoal siasat oleh SPRM berhubung perkara berkenaan. Jana Wibawa akronim untuk program Jana Ekonomi Pemekasan Kontraktor Bumiputera Berwibawa merupakan program ransangan ekonomi ketika pandemik untuk kontraktor Bumiputera. Pentadbiran Muhyiddin Yassin memperkenalkan program pada November 2020. Parlimen diberitahu minggu lalu bahawa kerajaan telah membekukan projek Jana Wibawa bernilai 5.7 bilion sementara menunggu siasatan. Pertama sekali, ini bukan tangkapan yang terakhir. Saya nak cerita. Bila ada yang mengatakan bahawa PN Berber, #PN Berber, tulis. Bila ada yang mengatakan ini selective prosecution, political conspiracy, konspirasi yang cuba nak menjatuhkan Perikatan Nasional. Dia macam ni lah tuan-tuan. Konspirasi, kalau tidak ada bukti, itu konspirasi. Apa yang berlaku tuan-tuan, kepelikan itu kita dah nampak sebelum lagi berlaku. #PN Berber ramai. #PN Berber, berlagak bersih. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Sebelum diorang SPRM cerita ni, saya dah dedahkan ni dulu dah. Akaun ni saya dah dedah dulu. Ni sebelum cerita Berber ni semua ni, SPRM ni, kita dah dedah akaun yang yang Bersatu sendiri dedahkan. Dia macam ni, bila Anwar Ibrahim masuk, kan saya kata itu kes 1MDB 2011, Anwar Ibrahim dedahkan, dia pembangkang tau. Dia bukan kerajaan, dia bukan Perdana Menteri, dia bukan Menteri Keuangan. Tetapi apa yang berlaku adalah dia berjaya membuktikan, kemudian sampai tertangkap Najib dan sewaktu dengannya 1MDB. Bayangkan sekarang dia adalah Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan. Sekarang faham tak kenapa Anwar nak jadi Menteri Keuangan? Sekarang dah nampak ke tidak kenapa Anwar nak jadi Menteri Keuangan? Yalah, kalau dia jadi Menteri Keuangan tak payahlah tangkap-tangkap dia orang ni. Okey, kenapa perlu ditangkap? Kenapa perlu ditangkap? Kita nak kembalikan keyakinan rakyat dan pelabur kepada kita. Kita kena tunjukkan komitmen. Korang minta Anwar bercakap tentang reformasi. Walk the talk. Anwar is now walking whatever he has said earlier. Sekarang dia tengah bercakap. Dan dia bercakap bukan dengan mulut tuan-tuan. Bukan dengan ayat, bukan dengan perkataan. Dia sekarang bercakap dengan perbuatan.
Kaedahnya macam mana? Sekarang ni Azam Baki, dia dah tersepit. Dia nak buktikan pada Anwar dia boleh buat kerja. Betul lah. Teruskan Azam Baki. Kita terima. Kau buat kerja, kita settle. Anwar Ibrahim, bila dia jadi Perdana Menteri, dia dah nampak dokumen-dokumen ini. Dia dah nampak lah kepincangan-kepincangan ini. So, apa Azam Baki buat? Anwar Ibrahim buat? Bila dia nampak kepincangan tu, dia campak. Bukanlah dia campak depan SPRM, campak depan polis. Nah, ini kepincangan. Korang cari. So, apa yang dia buat? Dia duduk cari. SPRM cari, jumpa. Pop. Dan pegawai-pegawai SPRM ni tuan-tuan, bukan orang calang-calang Bukan, minta maaf saya kata tak SPM tak lepas, tak. Pegawai-pegawai SPRM ni paling kurang diorang ada degree dalam bidang account, diploma dalam accounting dan sewaktu dengannya. Kalau dia melibatkan engineering, at least dia ada degree dalam engineering sekurang-kurangnya ataupun sewaktu dengannya. Kita kena faham tu. Okay, kita kena faham. So bila dia melihat, dia tengok, sangkut dua orang. Tuan-tuan, kalau kita baling rawai dekat tengah laut, sangkut dua ekor, bermaksud apa? Ada tak ikan lain kemungkinan? Ada. Sangkut dua ekor, tak payah rawai lah kalau kita letak pukat rimau. Kita tarik, kalau dah sangkut beberapa ekor ikan, maksudnya yang lain tu tetap ada. Sebab tu saya kata, ini bukan persoalan siapa yang akan kena. Persoalan sekarang ini, bila dia akan kena. Sebab itu muka semua pucat. Muka geng-geng tu semua pucat, tuan-tuan. Ni saya nak cerita, muka geng-geng pucat ni. Okay. Alright. Muka geng-geng pucat, saya baca. Kenapa Azmin, saya cerita tentang Azmin semalam. Okay. Azmin ada datang tadi. Sebelum saya cerita tafsir tentang dia bercuti, minta cuti. Dakwaan rasuah tak mengganggu kita, hantar signal dalam PRN. Ketua Penerangan PN, Azmin Ali yakin pendakwaan rasuah melibatkan kepimpinan bersatu tidak akan mengganggu persiapan PRN. Bagi Azmin, yang juga Majlis MKT Bersatu, pendakwaan dibuat tersebut jelas merupakan pendakwaan terpilih. Kita yakin ini merupakan pertuduhan terpilih dan Presiden hari ini menyatakan kalau saudara-saudari sedang maklum, kenyataan yang dibuat oleh UMNO sebelum ini membuktikan sudah ada perancangan. Dia hadir ke mahkamah dakwanya kepada pemberita. Okey, saya nak cerita. Azmin Ali, ini bukan pendakwaan terpilih. Sebab saya boleh kata, you could be next. Jangan risau. Percayalah, kita sudah ada senarai penerima-penerima rasuah daripada kalangan bersatu yang sekarang ini sedang disiasat oleh SPRM dan bakal disiasat oleh SPRM. Ada sudah kontraktor-kontraktor yang mula nak ke depan. Tuan-tuan, dia macam ni, kontraktor ni, aku kena ke dia orang kena? Aku kena ke dia orang kena? So, daripada aku kena, baik aku bagi kerjasama. Kontraktor bukan ahli politik, tuan-tuan. Tak sanggup dia nak masuk penjara. Tak apalah, aku plea bargain. Plea bargain itu kata, saya boleh jadi saksi dalam kes ini, macam kes Rosmah tu, dua-dua tu saksi tu adalah kontraktor. Tapi dengan syarat, saya tak kena, tapi saya boleh kenakan orang-orang tertentu. Bila saya tunjuk muka Azmin tadi tu, tuan-tuan, tuan-tuan faham tak? Kenapa dia bercuti? Mengikut angin daripada langit dan bisikan-bisikan burung, kes Azmin yang sebelum ini akan timbul kembali. Seumpama timbulnya najis di waktu banjir. Termasuk video sandakan dalam kenangan. Dan ada yang mengatakan bahawa video tu bila dihantar ke overseas, sebenarnya dah disahkan video itu autentik, video itu tulen. Cuma masa itu zaman Mahathir, dia orang nak cover up sebab dia menteri, Mahathir nak cover. Sekarang ni dah tak ada istilah cover. Dan jenayah ni, tuan-tuan, kesalahan jenayah ni dia tak ada, orang kata apa, tak ada time lapse. Dia kata NFA itu, siapa kata tak boleh buka lagi? Dia bukan disahkan tidak bersalah dalam mahkamah. Setakat polis je kata tak ada.
Kemungkinan untuk dia kena lagi ada tak? Yes. Bila ura-ura ramai yang dah kena panggil SPRM, Azmin mula gabra. Muhyiddin Yassin mula pucat, tuan-tuan. Situ saya kata, dia bukan persoalan bila, dia bukan persoalan siapa. Dia persoalan dia bila. Kalau tak hari ni, esok. Kalau tak esok, minggu depan. Kalau tak minggu depan, tahun depan. Sebab itu bila dia kata ini adalah pendakwaan terpilih. Tak, kita tak pilih. Jangan risau, semua kena. Besar kecil kena. Asalkan ada buat salah. Kalau tak buat salah, jangan risau. Yang tak buat salah, tak payah risau. Yang risaunya adalah mereka yang sekarang ini tiba-tiba, tuan-tuan, dok bercerita ini selective prosecution, pendakwaan terpilih. Cerita pendakwaan terpilih. Tetapi apa yang berlaku? Kita saksikan bagaimana sekarang ini pemimpin-pemimpin ini dah cuba nak divert isu. Dia nak beritahu seolah-olah kerajaan sekarang ini cuba nak memfitnah mereka. Tuan-tuan, bila dah masuk kes SPRM, itu bukan kes fitnah lagi dah. Itu dah kes dakwa. Bila dia kata kita akan cuba nak bawa, kita akan pastikan kes ini akan kita akan hukum. Kita akan hukum Kerajaan Pakatan Harapan dalam PRN ini kerana mereka telah mendakwa kita secara terpilih. Kalau betul anda rasa bukan terpilih, kita tunggu nanti. Di mahkamah, satu persatu dokumen akan dikeluarkan. Mahkamah tak boleh tipu, tuan-tuan. Kat luar macam Razman tu boleh lah dia fitnah. Ada agenda LGBT lah apa, dia boleh cerita. Kat dalam mahkamah, nak fitnah apa? Kalau dokumen itu palsu, kalau SPRM salah, buang kes. Tapi kalau dia bersalah, bila kita bercakap, bila dulu ingat lagi, geng-geng pembangkang ni duk kata, Anwar, mana kamu punya reform? Buktikan. Anwar buktikan sekarang. Kenapa dia kata selective prosecution, tuan-tuan? Dia akan kata, habis UMNO tak kena. Kan Zahid masih tengah dakwa. Najib dah masuk ke dalam. Ramai lagi pimpinan-pimpinan UMNO sekarang ni dah kena dah. Dan sabar, kita kata. Mana yang dah kena, sedang berjalan kes. Tetapi akan ada yang tak kena, yang mungkin berkemungkinan akan kena lagi. Terutama pemimpin-pemimpin yang sekarang ni dah tak ada jawatan di dalam UMNO. Ada kemungkinan. Kalau mereka tidak terlibat, jangan risau. Tapi faham tak kenapa UMNO buang mereka sekarang ini? Dan lepas ini, tuan-tuan, kita akan cerita Tempatan Banjir pula. Ini belum cerita Tempatan Banjir punya projek ni. Siapa Menteri Tempatan Banjir, tuan-tuan? Sabar. Jangan menggigil. Banyakkan berzikir. Saya tak kata dia. Siapa kata saya kata dia? Relax lah. Kalau tak salah, buat apa takut?